Alhamdulillah, kita lafazkan setinggi-tinggi kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana pada petang yang berbahagia ini, pada hari yang mulia ini, kita dapat sama-sama dalam dewan ini atas semangat permuafakatan, atas semangat daya juang, atas semangat bahawa di sini lahirnya UMNO. Maka Konvensyen UMNO Negeri Johor yang sekian lama tidak dapat diadakan, yang buat julung kalinya di bawah kepimpinan pengurusi Badan Perhubungan yang baru, dapat kita sempurnakan permulaannya. Saya sebagai Presiden UMNO mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada UMNO Johor di bawah pimpinan Datuk Khalid Nordin kerana sudah mematuhi kehendak perlembagaan parti kita. Lebih daripada itu, saya telah meneliti dan mentelaah ucapannya satu persatu, perkataan dan ayatnya. Saya melihat apa yang telah diluahkan tadi adalah amat tepat sekali. Bila Datuk Khalid sebut antara perkataannya pengislahan, moden dan progresif, inklusif, Melayu dan Islam tanpa mengenepikan kaum lain. Antaranya, saya dapat lihat inilah ramuan dan inilah pengisian dan inilah yang gerak langkah pembaharuan yang perlu kita lakukan. Dan kalau di sinilah lahirnya UMNO, maka tak salahlah kalau saya sebut bahawa proses kebangkitan semula UMNO tentu amat wajar bermula dari sini. Kalau tak dapat di tangga Istana Besar Johor, di bumi bertuah inilah kebangkitan semula UMNO Johor dan Barisan Nasional Johor sebagai tunjang kepada kekuatan kita. Dan saya amat tahu dan amat sedar bahawa kelangsungan pemerintahan UMNO sebagai parti yang berkuasa, bumi Johor ini mesti merupakan kubu kuat kepada UMNO dan Barisan Nasional.
Oleh itu, ikrar yang disebutkan oleh Datuk Khalid tadi, bahawa UMNO Johor akan melakukan yang terbaik menjelang PRU 14 nanti untuk menjamin, untuk memastikan bahawa bumi Johor yang bertuah lagi bersejarah ini akan terus kekal sebagai akar tunjang teras kubu kuat kepada UMNO dan Barisan Nasional. Saya amat sedar bahawa, dan saya percaya kita semua mesti akur juga, bahawa isyarat sudah diberikan kepada kita semua. Kita mesti melakukan apa disebutkan sebagai reality check. Dan sikit sebanyak ucapan Datuk Khalid Nordin tadi menggambarkan sudah ada di dalam minda dia dan UMNO Johor bahawa isyarat itu sudah pun dilihat dan diterima melalui proses muhasabah. Dan antara reality check yang boleh saya sebut bahawa kalau dalam PRU 11 dahulu undi popular Johor mencecah 80%, dia menurun pada 63% dan pada PRU yang baru lalu kepada tahap 54%. Satu reality check bahawa trendnya tidak menyebelahi kepada kita. Kalau kita sudah terima itu sebagai satu isyarat, kalau kita tidak melakukan sesuatu penafian kepada realiti, maka masuklah bab kedua dalam ucapan Datuk Khalid tadi bahawa kita perlu melakukan pengislahan. Pengislahan bererti bahawa bermula daripada reality check. Bermula daripada kesedaran muhasabah pada diri kita dan berani melakukan perubahan dan pengislahan. Maknanya kita sedar bahawa dalam demokrasi terbuka ini, pada kesudahannya, dalam bahasa Inggeris disebut it's a game of numbers. Dan kalau kita nak melangsungkan kekuasaan kita, kita perlu menambahkan lagi tahap sokongan kepada UMNO dan Barisan Nasional yang diterjemahkan pada kesudahannya dalam bilangan kerusi di peringkat Parlimen dan DUN yang semakin meningkat untuk menjamin kekuatan kita yang lebih utuh. Soalnya kalau kita sudah terima itu sebagai realiti, maka kita perlu tanya pada diri kita, bagaimana kita harus mencapai. Orang putih kata the what part tu mungkin mudah, tetapi the how part itu, apa yang patut kita lakukan, apa yang harus kita buat, dan apa strategi baru, pemikiran baru yang harus kita lakukan supaya tahap kebolehpercayaan tadi dan tahap keyakinan itu dapat
kita pulihkan kembali. Kita mesti bermula daripada diri kita. Kalau tanya pada saya, sebelum kita lihat pada orang luar, termasuk pada orang muda, pengundi baru dan sebagainya, kita mesti bermula kepada core grupnya. Asasnya siapa? Asasnya kita. Asasnya ahli UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO di semua peringkat, kerana itu merupakan cerminan kepada UMNO. Kalau ahli UMNO itu disenangi dan diyakini, maka itu merupakan langkah pertama dalam proses peningkatan dan pemulihan kebolehpercayaan kepada UMNO. Bagaimana kita harus bermula dengan core group itu sendiri? Maknanya apa? Makna pertama, kita mesti memperlihatkan rasa cinta pada perjuangan UMNO itu dan kepada parti kita. Bila saya sebut cinta kepada UMNO dan pada perjuangan kita, walaupun hari ini tidak macam dulu. Ada orang sebut dulu lain, hari ini lain. Dulu miskin, hari ini kaya. Tapi dulu miskin dari segi material, kaya dari segi semangat, komitmen, kesetiaan pada parti. Hari ini kaya dengan material, tapi mungkin miskin dari semangat dan daya juang kita. Tapi apakah ini patut? Kekayaan material ialah hasil perjuangan kita. Inilah yang dikatakan suksesnya, Pak. Kalau di Indonesia disebut suksesnya. Sebab saya baru bicara dengan Pak Jokowi. Dia persidangan APEC, dia cakap dalam bahasa Indonesia, Pak. Suksesnya. Ini cerita kejayaan kita. Ini juga saya lihat bila silat tadi, silat Jawa. Jadi kita mesti, orang kata, jangan kaya dengan material sahaja, tapi miskin dari segi semangat dan daya juang serta kasih kepada parti. Betul, tuan-tuan? Betul. Kalau dulu senang, orang kata jangan bertanding, tak bertanding. Orang kata bagi laluan, bagi. Orang kata tak apalah, tunggu sepenggal, dia tunggu. Hari ini pantang disebut itu. Hari ini kenapa yang penting aku? Bukankah Datuk Khalid kata perjuangan dalam parti kita bukan soal diri kita, bukan soal peribadi, tetapi yang penting ialah kelangsungan kekuasaan parti kita daripada diri kita. Kerana apa? Kerana kalau parti kuat, kalau parti berkuasa, perjuangan masih boleh kita teruskan. Sebab itulah saya kata, dalam proses pengislahan ini, dalam proses perubahan yang tuntut oleh kita, mesti bermula daripada diri kita, core group kita. Core group kita ialah pemimpin-pemimpin UMNO sendiri. Dan bila sebut pemimpin-pemimpin UMNO, bukanlah mereka yang berada di peringkat tertinggi dalam parti sahaja. Walaupun kita juga tak terkecuali. Tetapi
ia mesti merangkumi secara keseluruhannya sampailah ke peringkat akar umbi parti. Kalau kita nak sebut talent, tadi Datuk Khalid ada menyebut tentang kita perlu cari orang baru. Kita perlu cari orang yang berwibawa, ada kebolehan. Tapi kalau nak naik tangga dalam UMNO ni, kena cantas, kena blocking, kena sepak. Mana orang muda nak masuk dalam parti? Ya, kita boleh panjat tangga kondominium yang eksklusif, minta dia jadi ahli UMNO, tapi kalau dia lihat kita sendiri tak sanggup, perangai kita ni masih lagi perangai, nak sebut perangai. Kalau perangai kita tak berubah, orang muda ni nak ke dia masuk? Nak ke accountant ni, lawyer ni dan sebagainya, yang mina-mina, yang data scientist lah, macam-macam orang yang kita tak faham apa yang dia tahu hari ini, nak ke dia menghabiskan masa dia dalam UMNO kalau kita ni tak bagi ruang dan peluang kepada dia? Betul tidak? Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita dah tahu soalnya bukanlah popular kita dalam parti. Soalnya bukan kita menang jawatan ketua bahagian sahaja. Walau saya akui penting juga jawatan ketua bahagian. Bukan saya nak menidak jawatan ketua bahagian, nanti marah pula ketua-ketua bahagian kat saya. Tak. Tetapi apa guna kita menang ketua bahagian kalau parlimen kita kalah dan DUN kita kalah? Betul. Ada, saya tahu dia jaga cuma 70% daripada cawangan dalam bahagian dia saja. Saya tahu sebab saya dah lama dalam politik, saya dah nampak. Saya dah tahu, saya dah melalui. Dia jaga 70%, dia boleh menang bahagian, terbahagian. Tapi yang lain tu apa kehernya? Jadi orang Pahang sebut apa keher? Sensitif sebut orang Pahang ni sehari dua ni, Johor. Tapi tak apa. Kalau nak kalah, kalah pada orang Pahang tak apa. Daripada negeri lain kalah pada orang Pahang tak apa. Datuk Hisham dia pandai. Dia pakai baju Johor, isteri dia pakai baju Pahang. Saya pun pandai juga. Saya kata saya ni, bapak saya orang Pahang, mak saya orang Johor. Apa? Mungkin tahun depan Johor menang. Tapi yang penting sekali, bumi ni UMNO jangan kalah. Bola sekali-kala boleh kalah, tak apa. Tapi UMNO tak boleh kalah. Betul. Tok Mak Tan Sri Mak Aziz pun kata betul. Betul. Kita tak boleh. Sebab itulah saya nak kata pengislahan ni bermula dengan kita dulu. Dia tak susah sangat. Orang putih kata bukan rocket science sangat. Dia mesti, maknanya kita mesti ada, pertama sekali semangat cinta pada parti, sayang pada parti. Ini mesti ada. Ya, macam dululah, sayang betul pada parti. Tengku nak pergi ke London tak cukup duit, wanita buka subang dia, cincin dia, derba pada parti. Hari ini nak suruh dia buat kerja, dia tanya, ada tak apa-apa ke? Dah terbalik. Sakit kita dengar. Suruh buat kerja, tanya,
Kalau tak ada, tak dihulu. Tak ada, tak nampak muka dia. Inilah kita mesti katakan tadi, saya balik pada tu. Jangan kaya dengan material dan sukses saja, tapi kita mesti kaya dengan semangat dan daya juang serta cinta pada parti. Bila kita ada semangat kepartian itu, tak mudah. Kita akan buat kerja luar biasa. Bukan kerja bila saya tahu, kadang-kadang bila saya sebagai presiden datang, penuh dewan. Tapi bukan Johor ya. Johor ni memang tetap. Balik je saya tinggal 3 baris. Ya, ada. Saya dapat laporan. Saya tahu. Balik saja saya tinggal 3 barisan. Apakah itu? Mana kita nak kata kita kaya? Tak. Kaya dengan semangat. Kita tipu diri kita. Yang buat ini bukan menipu presiden. Presiden tak kena tipu. Tapi kita menipu diri kita dan menipu pada parti yang kita kasihi ini. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita buanglah perangai bodoh ini saja. Perangai macam ini. Perangai untuk tunjuk bila resmi datang ramai-ramai. Presiden balik, tinggal 3 baris. Menteri besar balik, tinggal 2 baris. Kalau ini, macam mana kita nak lakukan pengislahan? Pengislahan berarti apa? Berarti bahawa kita sendiri ada motivasi untuk berjuang dengan segala kudrat yang ada pada kita untuk kepentingan parti kita. Bermula daripada itu. Lepas tu apa? Lepas tu kita faham dunia sudah berubah. Datuk Khalid sebut tadi, dunia sudah berubah. Bila dunia sudah berubah, apa yang penting ialah sesiapa yang ada keunggulan idea, dialah yang akan menang dalam persaingan dunia yang serba canggih dan moden ini. Sebab itu kita perlu pada idea. Orang putih kata, it is a contestation of ideas. Jadi siapa yang idea baru, baik, satu. Dan kedua, siapa yang lebih berjaya dari segi komunikasi. Communication. Sebab kadang-kadang kita ada idea yang baik, tapi communication kita, engagement kita kurang, lemah, kita tewas pada orang lain. Jadi, itu yang kita mesti lakukan. Dan yang ketiga, kita mesti buka UMNO ni cara inklusif. Jangan kita tutup UMNO ni. UMNO mesti dibuka. Cari talent baru. Dan kita didik dia. Kita bagi peluang. Hatta kita terpaksa berundur pun tak apa. Hatta kalau kita rasakan kita dah Datuk Khalid sebut tadi dah sampai senja dah. Dia sebut dah sampai senja, dah dekat nak masuk maghrib dah. Kalau terpaksa kita bagi laluan, bagilah pada orang lain. Jadi barulah parti kita bertenaga. Biarlah orang muda lihat parti UMNO ni dinamik, parti UMNO ni segar, parti UMNO menghargai mereka yang berwibawa. Ini orang kata bukan rocket science. Inilah yang penting kita lakukan. Yang lain tak payah saya sebut, sebab Datuk Khalid punya ucapan pun dah kemas.
dah cukup tersusun. Jadi saya tokoh tambah sikit. Dan saya cukup bangga hari ini. Saya melihat bahawa ada sesuatu semangat dan daya keinginan untuk melakukan proses pengislahan ini. Dan walaupun saya rasa letih, tuan-tuan, bukan senang persidangan APEC dengan dia punya Xi Jinping, dengan Obamanya, dengan macam-macam jenis orang di peringkat global tu. Sebab saya lakukan sebab kita nak Malaysia ni negara maju. Bila Malaysia jadi negara maju, berarti bangsa pun maju. Betul-betul. Ini yang mestilah. Sebab itulah medan kita bukan saja di sini. Medan kita regional dan persada dunia antara bangsa. Supaya perjuangan yang bermula lahir di sini, di tangga Istana Besar, persadanya dunia yang kita akan berjaya. Inilah yang kita bawa, semangat ini. InsyaAllah kalau ini berpandu pada ucapan pengusi perhubungan tadi, kalau kita dapat menghayati, mengamalkannya, saya yakin dan percaya insya-Allah UMNO Johor akan terus menjadi kekuatan, tonggak kekuatan kita